Hai, Assalamualaikum. Apa cabaran anda sebagai seorang pengguna dalam membuat keputusan pembelian? Nama saya Sajaratu Husna binti Sahran. Kad matrik saya bernombor A20A2265. Saya dari kelas ARS 2023L2. Hari ini saya akan membahaskan tentang cabaran pengguna dalam membuat keputusan pembelian di fasa pandemik. Macam yang kita tahu, sekarang negara kita, bukan negara kita sahaja tapi seluruh dunia telah dilanda wabak COVID-19 sejak tahun lalu lagi. Namun, ada setengah negara yang telah bebas dari wabak penyakit ini. Negara kita masih lagi berjuang dalam menentang wabak COVID-19. Sekarang, negara kita telah berada di fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan sejak 1 Jun yang lalu. Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak sektor-sektor ekonomi dan sosial telah ditutup. Jadi, ini menjadi cabaran kepada pengguna dalam membuat keputusan pembelian kerana kurangnya pendapatan. Menurut satu artikel yang saya baca daripada berita harian yang bertajuk M40 berisiko beralih kepada B40. Macam yang kita tahu sekarang ni, kes semakin meninggi. Hari ini saja 9 Julai, kes seharian telah melonjak kepada 9,000 kes. Disebabkan kes yang semakin meninggi ini telah menunjukkan kadar peningkatan golongan B40. Walaupun peralihan golongan M40 kepada B40 ini telah berlaku sejak sebelum COVID-19 lagi, namun keadaan yang semakin memburuk ini telah menunjukkan peningkatan kadar golongan B40. Menurut seorang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia, disebabkan peralihan yang semakin meninggi ini telah menyebabkan golongan-golongan M40 ini telah mengubah gaya hidup mereka. Bukan sahaja gaya hidup berubah, tapi corak pembelian pengguna juga berubah. Melalui artikel ini, kita dapat lihat cabaran yang dihadapi oleh pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Di waktu pandemik ini, pengguna perlu membuat keputusan pembelian dengan bijak. Dari apa yang saya belajar, membuat keputusan pengguna ini adalah sejauh mana pengguna memilih pilihan berdasarkan 2 atau lebih pilihan alternatif. Dalam proses membuat keputusan pengguna ini, terdapat proses-proses yang boleh diikuti oleh pengguna jika mereka ingin membuat keputusan pembelian. Sebagai contoh, antara cabaran yang dihadapi pengguna dalam membuat keputusan pembelian di waktu pandemik ini adalah pengguna perlu memilih produk atau barang yang mereka beli itu adalah betul-betul mereka perlukan ataupun tidak. Oleh itu, ini termasuk dalam proses pembuatan keputusan yang pertama, iaitu perlu pengiktirafan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai need recognition, di mana pengguna perlu memastikan dan mengecam betul-betul sama ada barang atau produk yang mereka ingin beli itu adalah betul-betul mereka perlukan ataupun hanya untuk pembaziran sahaja. Saya sendiri sebagai seorang pengguna, sebelum saya ingin membuat keputusan pembelian, saya akan memastikan sama ada produk atau barang yang ingin saya beli itu adalah betul-betul untuk keperluan atau hanya untuk pembaziran saja. Hal ini kerana di waktu pandemik ini, kita perlu mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Tambahan pula, saya sebagai seorang pelajar yang tiada pendapatan tetap. Selain itu, antara cabaran yang dihadapi pengguna dalam membuat keputusan pembelian di waktu pandemik ini adalah pengguna kebanyakannya membeli barang secara atas talian kerana mereka tidak boleh keluar daripada rumah. Ini memberi cabaran kepada pengguna kerana mereka tidak boleh melihat dan memegang sendiri produk atau barang yang ingin mereka beli. Oleh itu, sebelum pengguna ingin membuat keputusan pembelian, pengguna perlu mencari maklumat terlebih dahulu tentang produk atau barang yang ingin mereka beli melalui penilaian-penilaian yang telah diberikan oleh pengguna-pengguna sebelum ini. Dari situ, pengguna boleh menilai sendiri sama ada produk tersebut bagus atau tidak dan perlu atau tidak mereka membeli produk atau barang tersebut. Dengan cara itu, dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Banyak lagi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna dalam membuat keputusan pembelian di waktu pandemik ini. Ini antara pandangan yang dapat saya berikan kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap video ini memberi manfaat kepada anda semua.
Terima kasih. Assalamualaikum.